Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 19 Disember 2020. Kerajaan Negeri Sabah membentangkan belanjawan 2021 berjumlah 4.303 bilion ringgit dengan lebihan 178.7 juta ringgit berbanding anggaran kutipan hasil sebanyak 4.481 bilion ringgit. Belanjawan pertama di bawah Kerajaan Pimpinan Gabungan Rakyat Sabah GRS itu dibentangkan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dalam persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sabah semalam. Belanjawan lebihan atau surplus itu yang bertemakan rakyat sejahtera ekonomi mampan meningkat berbanding tahun 2020 iaitu 4.143 bilion ringgit. Anggaran hasil ini diunjurkan meningkat sebanyak 7% atau sebanyak ringgit Malaysia 289.54 juta berbanding dengan anggaran tahun semasa berjumlah ringgit Malaysia 4.192.42 juta. Peningkatan hasil ini adalah kerana wujudnya sumber hasil baru daripada kutipan cukai jualan negeri. Antara yang diberi tumpuan ialah kesejahteraan rakyat dengan peruntukan 200 juta ringgit untuk bantuan dan inisiatif berkaitan COVID-19. Selain itu, sektor pelancongan dengan peruntukan 227.97 juta ringgit bagi merangsang kembali sektor pelancongan negeri yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Menurut Datuk Haji Ji, belanjawan 2021 ini turut menjadi belanjawan pertama Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya 2021-2025. Pelan ini akan dibentangkan pada Januari depan dan akan bergerak seiring dengan wawasan kemakmuran bersama. Sementara itu, Penjawat Awam Negeri turut menerima kabar gembira selepas pengumuman bantuan khas berjumlah RM600 yang akan dibayar pada Januari tahun depan melibatkan peruntukan 8.7 juta ringgit. Persidangan kali ini yang diadakan dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan dihadiri semua 73 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Sabah. Sementara itu, para pemimpin negeri ini menyambut baik Belanjawan Negeri 2021 yang dibentangkan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Kita akan memaksimalkan penggunaan peruntukan itu untuk memastikan bahawa apa juga yang telah dirancanakan akan dapat dilaksanakan. Yang penting pada saya, delivery itu, penyampaian itu harus dilaksanakan mengikut jadual dan mengikut peruntukan yang sedia ada. Saya percaya ini adalah satu bajet yang memang ditunggu-tunggu oleh rakyat. Pasca COVID, kita pacu balik ekonomi negeri Sabah selaras dengan temanya iaitu rakyat sejahtera ekonomi mampan. Manakala untuk kementerian saya, Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, kita berterusan memfokuskan pembelaan kepada golongan rentan. Kepada pelajar-pelajar SPM, STPM yang mengambil stam yang diberikan bantuan untuk peperiksaan mereka dan one off bagi yang akan menjejakkan kaki ke universiti atau IPT. Ini satu inisiatif yang baru yang perlu kita sokong dan sangat mengembirakan ibu bapa dan pelajar. Satu pembentangan bajet untuk rakyat yang mana kita melihat bahawa berlaku penambahan ataupun kata lain surplus. Walaupun tak banyak tetapi alhamdulillah kita mengatasi daripada hasil keuntungan melebihi daripada hasil perbelanjaan. Itu menunjukkan satu peningkatan yang baiklah untuk rakyat. Kerajaan Sabah memberi kelonggaran membenarkan sektor pelancongan dan kebudayaan beroperasi mulai hari ini sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Sabah. Jumlah kehadiran pengunjung adalah tertakluk pada 50% keluasan premis dengan penjarakan fizikal. Manakala bagi sektor melibatkan persembahan pentas, ia dibenarkan tanpa kehadiran penonton. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, sektor sukan dan rekreasi termasuk sukan air akan dibenarkan beroperasi secara berfasa pada Januari tahun hadapan. Bagi kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD, sebarang aktiviti sukan dan rekreasi tidak dibenarkan.
Sementara itu, sebanyak 260 kes positif baharu direkodkan semalam menjadikan jumlah kumulatif kes kini 34,083. Satu kluster baharu turut direkodkan, iaitu kluster Sugut di daerah Penampang, melibatkan 5 kes baharu menjadikan jumlah kumulatif 26 kes. Kluster itu berpunca daripada aktiviti sosial melibatkan 3 buah kampung iaitu Kampung Timpango Sugut, Tirik dan Kampung Timpayasa. Manakala seramai 274 pesakit sembuh menjadikan jumlah kumulatif sembuh seramai 31,279 orang. Sejumlah 2,048 pesakit sedang menerima rawatan, iaitu 615 orang dirawat di hospital, manakala 1,433 di PKRC. Bilangan pesakit COVID-19 dalam ICU ialah 61 orang, manakala 17 lagi memerlukan alat bantuan pernafasan. Tahap penggunaan katil sebanyak 32.09% daripada 6,382 unit. Sabah bakal merangkas satu pelan tindakan untuk menambah baik sistem operasi pelabuhan sedia ada di negeri ini. Pelan tindakan itu akan mengambil kira teknikal dan sasaran pelabuhan serta usaha mewujudkan pusat sehenti khusus kepada para pelabur di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri 1 Datuk Seri Bung Mokhtar Wading berkata ia telah dipersetujui Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor untuk menarik lebih banyak pelabur selain memudahkan urusan pelaburan mereka di Sabah. Jelas beliau yang juga Menteri Kerja Raya Sabah, plan tindakan itu penting bagi mengoptimumkan keupayaan kesemua pelabuhan di Sabah. Ini memandangkan hanya 50 hingga 60% daripada kapasiti pelabuhan dimanfaatkan. That is the problem yang kita mau lihat sebagai satu puncak kenapa port kita kurang mendapat sambutan daripada negara-negara luar sebab kita ada sistem yang tidak kena. Dan ini akan saya bincang dengan Deputi JKR untuk mengemukakan perkara-perkara yang perlu kita laksanakan. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu. Terdahulu beliau menyempurnakan upacara penyerahan watika pelantikan ahli-ahli Lembaga Pengarah, Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah, Lembaga Pelancongan Sabah, Lembaga Pemegang Amanah Taman-Taman Sabah dan Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah. Gara-gara terdesak dengan masalah kewangan, seorang lelaki berusia 34 tahun terpaksa meminjam wang daripada sebuah sindiket pinjaman tidak berlesen di Sandakan. Malangnya gagal melunaskan bayaran dan menyebabkan beliau diugut along terbabit. Kerana bimbang dengan keselamatan diri dan keluarganya, mangsa yang hampir ditikam segera membuat laporan polis sehingga membawa kepada penangkapan 8 suspek termasuk seorang wanita. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Mazli Mazlan memberitahu kesemua suspek dipercayai berperanan sebagai pengutip hutang, pengurus dan juga pembantu along berkenaan. Hasil siasatan mangsa membuat pinjaman sebanyak RM800 dan meminta penangguhan bayaran apabila diminta menjaskan hutang sebanyak RM1,600. Mangsa yang telah terancam dan bimbang akan keselamatan diri dan keluarganya seterusnya membuat laporan polis. Kesemua tangkapan telah direman di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah Akta 593. Reman selama 4 hari telah dibenarkan sehingga tarikh 20 hari bulan. Datuk Mazli menasihatkan orang ramai agar tidak terpedaya dengan sindiket tersebut serta tampil membuat aduan sekiranya menerima ugutan serupa bagi memudahkan polis menjalankan siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 5-2 Akta Pemberi Pinjaman Wang 1951 dan Seksyen 506 Kanun Kesiksaan. Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM Negeri Sabah yakin mampu mencapai sasaran 8,000 pain kutipan darah sebelum akhir tahun ini. Pengurusinya Datuk Asnan Yunus Chung berkata, setakat ini jumlah kutipan darah yang berjaya dikumpul mencecah lebih 7,000 pain. Kejayaan kutipan tersebut hasil komitmen tinggi BSMM melaksanakan kempen darah di setiap daerah terutama semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dikuatkuasakan. Kita tidak buat blood donation ini di hospital, memandangkan rakyat masih ragu-ragu untuk ke hospital, memandangkan hospital ini tempat memanglah yang tempat jangkitan dan sebagainya kan. Jadi kita buat di luar, seperti di ibu pejabat kami, di supermarket dan di dewan-dewan. Dan ini dapat sambutan ada baik sedikit daripada hospital lah.
Kalau hospital orang ragu-ragu. Datuk Asnan ditemui RTM selepas mengagikan 300 bantuan bakul makanan kepada Malim Gunung di Kundasang, Ranau. Menurut beliau, kempen derma darah ini akan terus dipergiat dengan kerjasama pelbagai pihak termasuk kompleks beli belah bagi membantu menampung keperluan unit tabung darah di hospital-hospital negeri ini. Dianggarkan lebih 600 pain darah diperlukan pihak hospital bagi menampung keperluan pesakit thalassemia yang memerlukan transfusi darah sekurang-kurangnya 2 kali sebulan, mangsa kemalangan jalan raya dan wanita bersalin. Sebanyak 800 pain darah disasarkan sempena program kempen derma darah 2020 anjuran Persatuan Kebajikan Cina Sabah. Program selama 3 hari itu diadakan di Kompleks Karamunsing dari 9 pagi hingga 6 petang bermula semalam hingga esok. Bercakap kepada RTM, pengurusi Persatuan Kebajikan Cina Sabah Benedikte berkata, kempen bertujuan membantu keperluan tabung darah hospital yang kekurangan darah sekaligus membantu kanak-kanak thalassemia yang memerlukan darah setiap bulan. Justru Benedikt meminta rakyat di negeri ini tampil menerima darah selain berpeluang melakukan pemeriksaan kesihatan diri menerusi program berkenaan. Hospital sangat kekurangan darah. So kami mengharap semua ramai rakyat jelata dapat menyumbangkan sedikit darah untuk menolong orang dan juga menyelamatkan orang yang memerlukan itu darah. Kempen tersebut dianjurkan dengan kerjasama Hospital Queen Elizabeth II, Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah dan Persatuan Bulan Sabit Merah. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah. Jangan lalai, terus waspada. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Emran Azmi Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat.